Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera anak-anak pelajar sekalian. Cikgu harap kamu semua dalam keadaan baik, sihat dan tetap kuat bertahan menghadapi hari-hari yang penuh ujian ini. Kepada anak-anak pelajar yang masih dalam tempoh PKPD, kuatkan mental, tabahkan hati. Cikgu harap keadaan yang kamu lalui bukan halangan untuk meneruskan PDPR kita pada kali ini. Okey, pada hari ini PDPR kita masih pada bahagian C, iaitu penulisan esei. Cuma kali ini cikgu fokuskan kepada isu yang berkisar tentang remaja, generasi muda, belia, pelajar, kanak-kanak. Okey, bermaksud perbincangan soalan-soalan yang cikgu petik, yang cikgu buat koleksi daripada pelbagai sumber. Soalan-soalan ini merangkumi isu-isu tentang kanak-kanak, remaja, generasi muda, pelajar atau belia lah. Okey, kita akan lihat dari pelbagai sudut, dari segi corak soalan, pembentukan soalan, penekanan soalan dan juga garapan-garapan idea yang dikemukakan berdasarkan soalan. Okey. Kita pergi kepada slide yang kedua sebagai orang kata apa? Bagi tajamkan minda, bagi fresh minda. Okey, kamu cubalah, cikgu tayang dalam beberapa saat. Okey, kamu cuba baca buat sebagai satu latihan ataupun senaman otak. Jangan baca tulisannya, sebutkan warnanya dengan jelas. Okey, ini sebagai satu hiburan ataupun induksi. Okey, saya induksi untuk penulis tajuk kita hari ini. Okey, berjaya. Okey, cubalah. Okey, ini sebagai cuma sebagai satu senaman otak ataupun sebagai satu hiburan semata-mata lah. Okey. Sebelum kita lihat soalan-soalan yang cikgu petik, yang cikgu kumpulkan, cikgu kompilkan, kita lihat sedikit mukadimah ataupun pengenalan tentang pengenalan, walaupun ini cuma sebagai satu ulangan saja. Okey, ulangan saja, walaupun kamu masih baru dalam SEM 1, tetapi kita telah pun ataupun kamu telah pun didedahkan dengan pengenalan tentang penulisan esei. Untuk hari ini cikgu cuma nak recall kembali, ingatkan kembali sahaja beberapa slide yang cikgu sediakan ini sebagai satu mukadimah. Dan slide ini sebenarnya cikgu petik daripada sumber-sumber tertentu, antaranya sumber atau sumbangan daripada boleh dikatakan Tok Guru Pengajian Am, iaitu Tuan Haji Lasam. Okey, cikgu berterima kasihlah, kita berterima kasih kepada beliau atas sumbangan ataupun atas bahan yang beliau telah sediakan pada beberapa tahun yang lepas, tapi masih lagi relevan untuk hari ini dan untuk kamulah, untuk semester 1 pada tahun ini. Okey, kita tengok komponen karangan, komponen utama karangan. Okey, ulangan sahaja, dah tentu terdiri daripada pengenalan, isi dan juga kesimpulan. Okey, inilah orang kata apa, tubuh badan karangan atau esei pengajian Am. Mesti ada 3 komponen ini, iaitu pengenalan, isi dan kesimpulan. Okey, manakala isi untuk mata pelajaran pengajian Am, 5 perenggan hujahan, bermaksud hanya 5 idea utama sahaja yang perlu diberi, tidak lebih. Okey, dan setiap perenggan dah tentu mempunyai idea dan huraian
dan setiap perenggan hujah ini ada membincangkan tentang isu ataupun kehendak soalan. Okey, seterusnya proses mengarang. Proses mengarang dicadangkanlah menggunakan 4M, kaedah 4M. Okey, yang pertama memilih soalan. Pilih soalan yang betul-betul kamu kuasai. Okey, dan dah tentu perlu menganalisis kehendak soalan. Kedua, merangka karangan. Okey, draft karangan kamu menyinaraikan idea berpandukan kepada kaedah 3S. Kita akan tengok nanti apakah kaedah 3S tersebut. Okey, seterusnya menulis karangan. Okey, dah tentu merangkumi pengenalan, isi dan penutup. Dan akhir sekali yang selalu pelajar abaikan iaitu menyemak karangan. Okey, biasakan, lazimkan kamu menyemak karangan setiap kali menjawab satu-satu karangan, khususnya lah dalam peperiksaan supaya dapat meminimalkan kesalahan atau kesilapan yang dah tentu boleh mempengaruhi markah. Untuk bahagian C inilah iaitu strategi untuk skor di bahagian SEM 1 mesti menguasai ataupun skor di bahagian C yang diperuntukkan markah 50 daripada 80 markah. Dah tentu mau tak mau, suka tak suka, kamu perlu menguasai penulisan esei dengan baiklah supaya markah yang terbaik kamu mampu peroleh. Okey, seterusnya lihat peringkat-peringkat menganalisis kehendak soalan. Okey, seperti biasa, ini ulangan saja. Dah tentu perlu mengenal isu, kata tugas, kedudukan kata tugas berada di mana, di tengah ataupun berada di akhir. Kemudian kenal pasti skop jawapan dan juga kombinasi jawapan. Lazimnya kombinasi jawapan pengajian am berbentuk 5 tambah 0, 1 tambah 4, 2 tambah 3 atau 3 tambah 2. Okey, seterusnya peringkat yang kedua iaitu dah tentu perlu menyinaraikan idea. Kamu perlu menyinaraikan seberapa banyak idea yang berkaitan dengan kehendak soalan. Apa yang terlintas di pemikiran perlu disenaraikan. Okey, kemudian barulah menggunakan formula 3S yang disebutkan tadi iaitu senarai, spesifik dan susun. Senarai sebanyak mana yang boleh dan spesifikkan idea-idea tersebut dan susunlah ikut prioriti. Okey, peringkat yang ketiga dah tentu digalakkan sangat-sangatlah pelajar menyediakan rangka karangan. Kamu perlu menyediakan rangka karangan atau draft karangan. Elakkan daripada terus menulis. Kemungkinan semasa menulis di pertengahan jalan, kemungkinan akan terjadinya gangguan-gangguan seperti lupa dan sebagainya. Okey, pertama rangka karangan haruslah disediakan terlebih dahulu sebagai garis panduan kepada kamu semasa proses mengarang. Perkara yang harus ada dalam karangan merangkumi calon-calon dapat menentukan idea-idea yang perlu dimuat dalam sesebuah esei. Calon-calon akan menentukan urutan isi yang disusun mengikut kehendak soalan dan kamu dapat merangka pendahuluan dan penutup karangan yang bersesuaian dengan isi karangan. Okey, seterusnya untuk perenggan yang pertama dah tentu pengenalan, bukan idea utama tetapi pengenalan. Okey, pengenalan ini sebagai secara ringkasnya merupakan sebagai satu loncatan untuk meneruskan perbincangan dan melengkapkan format. Okey, dah tentu sebab untuk penulisan esei pengajian am ada markah untuk format. Okey, ingat balik isi, huraian, bahasa, format. Format satu. Walaupun satu, kamu perlu beri penekanan sebab satulah yang kemungkinan boleh membezakan grade kamu, A atau B dan sebagainya. Okey, ringkas dan berkaitan dengan topik perbincangan isu. Pengenalan jangan meleret-leret, pengenalan jangan terlalu panjang.
padat, ringkas, bernas dan yang penting berkaitan dengan isu soalan. Tidak ada sebarang isi di dalamnya, jika ada tidak akan diambil kira. Bermaksud jangan sekali-kali masukkan idea-idea utama di dalam pengenalan. Jangan buang masa lah. Okey, terdapat dua jenis ayat dalam perenggan pengenalan karangan. Kamu boleh pilih salah satulah, sama ada dalam bentuk ayat rangsangan atau ayat arah. Okey, pilih salah satu. Sama ada kamu nak buat berdasarkan situasi-situasi yang berlaku. Okey, berdasarkan isu-isu dan kamu kaitkan dengan situasi semasa, ataupun kamu berdasarkan soalan. Bukan bermaksud menyalin balik soalan, tapi menghubungkaitkan dengan soalan dan boleh membuat penegasan dari segi kehendak soalan. Okey, itu pengenalan. Tiada markah khusus untuk pengenalan melainkan nilai dari aspek format sahajalah seperti yang disebutkan tadi. Okey. Seterusnya, idea, isi yang dikemukakan mestilah berkaitan dan relevan dengan kehendak soalan. Okey, idea ini untuk mata pelajaran pengajian am penulisan esei, idea ini boleh dikategorikan sebagai mahal, susah, ataupun dia sesuatu yang perlu memberi idea-idea yang betul-betul relevan, dan idea tersebut diperuntukkan 2 markah. Bermaksud mahal ataupun sangat berharga idea-idea tersebut. Idea yang tidak jelas atau tidak berkaitan tidak akan diterima. Okey, yang ini perlu diberi perhatian. Okey, hendaklah ditulis pada ayat yang pertama. Okey, kamu telah pun didedahkan bahawa penulisan esei pengajian am, setiap idea utama mesti berada pada ayat yang pertama untuk mendapat 2 markah. Okey, mindset pastikan perlu dapat 2 markah. Walaupun mungkin kamu mampu dapat 1 markah, tapi jangan biasakan diri meletak idea utama pada ayat yang kedua, ketiga dan seterusnya. Sebab walaupun betul, apabila idea tersebut berada bukan pada ayat yang pertama, automatik markah tersebut hanya 1 markah sahaja kamu layak peroleh. Okey, jadi biasakan idea utama hanya pada ayat yang pertama pada pandangan kamu, dan kamu yakin bahawa itu adalah idea bagi satu-satu soalan, maka letaklah pada ayat yang pertama bagi membolehkan, bagi melayakkan kamu mendapat 2 markah. Pemberian markah secara positif, marking. Okey, seterusnya kita lihat sikit dari segi huraian. Huraian untuk penulisan esei pengajian am dah tentu perlu matang, perlu mantap, perlu padat. Okey. Relevan dengan bahagian yang berkenaan. Jika tidak, markah tidak akan diberi. Pengembangan isi berdasarkan idea utama, menyokong setiap idea utama. Okey, barulah dikatakan mantap, relevan, padat dan matang. Contoh yang relevan akan diambil kira dalam menilai hujah-hujah kamulah penulisan esei kamu. Pemberian markah secara positif, marking. Okey, untuk pengembangan isi dicadangkan. Okey, kamu boleh menggunakan pelbagai pendekatan. Okey, namun demikian untuk esei pengajian am hanya menggunakan pendekatan yang mudah, cara yang mudah, disebabkan penulisan esei pengajian am tidak memerlukan bahasa-bahasa yang bombastik, tidak memerlukan penggunaan penanda wacana yang canggih-canggih, yang boleh mungkin pada di arus perdana kamu telah pun diasuh, dibimbing dengan penanda-penanda wacana yang begitu
begitu sepertilah dari sudut pandangan mata dan sebagainya. Tidak perlu untuk esei pengajian am. Memadai menggunakan penanda wacana yang biasa, yang simple, seperti selain itu, di samping itu, penanda wacana yang simple sahaja. Okey. Pengembangan isi kamu boleh menggunakan berpandukan kepada seperti yang tertera di slide, iaitu AP ayat pernyataan, idea utama letak pada ayat yang pertama. Kemudian untuk menyokong idea tersebut, kamu boleh berdasarkan persoalan-persoalan apa, siapa, bila, mengapa, bagaimana dan sebagainya lah. Persoalan-persoalan untuk menjelaskan idea utama yang diberikan tadi. Kemudian diikuti dengan ayat contoh. Ayat contoh tersebut mestilah berkaitan atau relevan dengan idea yang diberi, dan juga boleh memberi ataupun akhir perenggan tersebut diberi ayat rumus ataupun ayat penegasan atau ayat penutup perenggan ataupun kesimpulan kecil. Okey, tapi bukan satu kemestian, bergantung kepada isu, bergantung kepada idea yang ataupun bergantung kepada olahan, cara kamu mengolah. Perlu atau tidak ayat penegasan tersebut, sudah cukup, atau ayat-ayat yang di atas tersebut sebelumnya sudah cukup atau sudah memadai, ataupun masih lagi kurang kukuh, maka perlulah diikuti dengan ayat rumus ataupun ayat kesimpulan kecil. Okey, untuk setiap perenggan penulisan esei pengajian am tidak terlalu panjang, di antara 40, 50 ataupun dalam 60 patah perkataan sahaja. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Cuma pastikan setiap perenggan tersebut seimbang. Okey, jangan ada di antaranya terlalu panjang, ada di antaranya terlalu pendek. Wujudkan keseimbangan antara idea setiap perenggan. Okey. Okey, kita dah habis tentang mukadimah. Okey, mukadimah untuk ataupun recall balik. Okey, masa mula-mula kamu didedahkan dengan penulisan esei. Okey, cikgu harap kamu mendapat pengukuhan. Okey, kata apa, satu gambaran awal tentang penulisan esei, dan sebahagian besar kamu memang telah pun menguasai aspek-aspek tersebut lah. Okey, tujuan asal untuk PDPR kita pada hari ini, seperti yang mana yang cikgu sebutkan tadi, iaitu kita nak membincangkan tentang ataupun nak fokus tentang penulisan esei. Penulisan esei dari segi ataupun dari sudut isu soalan-soalan yang berkaitan dengan remaja, dengan generasi muda, tentang kanak-kanak, tentang belia, seperti mana cikgu sebutkan tadi. Okey, kita lihatlah bagaimanakah corak-corak soalan-soalan yang dibina apabila soalan-soalan tersebut menghubung kaitkan dengan golongan-golongan tersebut, golongan-golongan tadilah. Okey, sebelum tu secara kasarnya bolehlah kita rumuskan golongan ini. Kenapa cikgu letakkan sebagai satu satu kumpulan. Okey, satu kumpulan, satu golongan, disebabkan golongan kanak-kanak, remaja, belia atau kosakata generasi muda ini terdiri ataupun dah tentu kamu sendiri faham, merupakan mereka yang masih muda. Okey, masih orang kata kuat, masih sihat, masih dalam proses pembentukan, masih dalam pembelajaran, masih dalam bimbingan, masih dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan pelbagai perlu dilalui dalam pelbagai aspek untuk membina kekuatan untuk masa depan dan sebagainya lah.
Okey, kita jadikan dia sebagai satu kelompok. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan lah. Okey. Tadi dari segi secara kasarnya definisi golongan-golongan ni iaitu di antara umur, mungkin kalau dari segi kanak-kanak umur 12 tahun dan ke bawah. Okey, kalau remaja mungkin 21 tahun ke bawah, manakala golongan muda antara 18 hingga 21 dan ke atas. Okey, kalau berdasarkan apa yang cikgu rujuk, generasi muda ini tidak ada satu ketetapan dari segi umur yang jelas lah. Cuma generasi muda ini mereka yang seperti yang cikgu sebut tadi, sihat, muda, masih kuat, okay, masih lagi banyak benda perlu dipelajari dan sebagainya lah. Itu gambaran kasar tentang golongan-golongan tadi disebutkan tadi. Okey, kita pergi kepada soalan-soalan. Okey, untuk perbincangan soalan-soalan kategori yang merangkumi golongan ini tadi, cikgu dapat kumpul 21 soalan. Okey, soalan-soalan ini terdiri daripada pelbagai sumber. Okey. Dan daripada 21 soalan ini terdapat juga soalan SCPM yang sebenar. Okey, kita tengok nanti. Okey, untuk yang pertama, bagi 21 soalan ni, kita lihat dulu golongan-golongan seperti remaja, kanak-kanak, generasi muda dan isu. Golongan ini dikaitkan dengan isu apa? Bermaksud pembentukan soalan esei golongan remaja ini boleh dikaitkan dengan isu seperti apa? Okey, bermaksud di sini sekurang-kurangnya apabila melihat koleksi-koleksi soalan ini, kamu mendapat pendedahan bahawa soalan tentang golongan remaja, tentang kanak-kanak, tentang generasi muda, tentang belia, rupanya dapat dihubung kaitkan dengan pelbagai isu. Okey, maksudnya kamu kena buka minda, kamu kena luaskan skop. Apabila sebut golongan-golongan ini, pelbagai bentuk soalan boleh ditanya. Pelbagai bentuk soalan yang berkaitan dengan pelbagai isu boleh ditanya. Bukan hanya tentang mungkin kamu biasanya apabila disebut remaja, soalan-soalan biasa yang dijumpai, yang pernah dibuat latihan dan sebagainya, mungkin seperti isu-isu seperti masalah remaja, keruntuhan akhlak remaja. Kemungkinan itu gambaran dia. Tapi sebenarnya pelbagai isu boleh dihubung kaitkan dengan golongan-golongan ini. Okey, jom kita tengok soalan-soalan yang cikgu kompilkan. Cikgu jadikan dia sebagai kompilasi. Cikgu sebagai satu koleksi untuk tajuk ni lah. Okey, yang pertama, banyak masalah yang melibatkan golongan remaja kini berlaku disebabkan pelbagai faktor dalaman. Hal ini mengundang banyak kesan negatif. Huraikan pernyataan ini. Okey, jelas di situ soalan ini tentang golongan remaja dan menghubung kaitkan dengan masalah golongan remaja. Okey. Penekanan atau isu soalan ini iaitu masalah-masalah oleh siapa? Oleh golongan remaja. Okey, selesai satu. Okey. Kemudian soalan 2, selain daripada kemudahan untuk pembelajaran, teknologi maklumat dan komunikasi memberi banyak faedah kepada remaja. Ulaskan. Okey, remaja juga, tetapi isunya iaitu tentang teknologi maklumat dan komunikasi.
teknologi maklumat. Isunya iaitu teknologi maklumat dan komunikasi menghubung kaitkan dengan remaja. Okey, soalan 3. Selain daripada menjejaskan masa depan kanak-kanak, jenayah juana juga menimbulkan pelbagai kesalahan. Oleh itu, pelbagai pihak perlu berganding bahu untuk menanganinya. Bincangkan. Okey, nampak? Kanak-kanak. Tetapi tadi remaja. Soalan 1 juga remaja. Okey, soalan ketiga, kanak-kanak. Apa isunya? Iaitu jenayah juana. Jenayah juana. Okey? Okey, soalan 3 menghubung kaitkan isu jenayah juana dengan dah tentu kanak-kanak. Okey, seterusnya soalan 4. Berita tentang penganiayaan kanak-kanak terpapar di dada akhbar. Fenomena ini berpunca daripada pelbagai faktor dan perlu ditangani supaya tidak berleluasa. Okey, kanak-kanak. Tetapi isunya iaitu penganiayaan. Penganiayaan kanak-kanak. Okey? Okey, seterusnya soalan 4. Soalan 5. Kekuatan pegangan agama dan moral menentukan penglibatan remaja dalam kegiatan sosial yang tidak sihat. Dalam aspek yang lain, kemajuan pesat sangat ditekankan dalam proses pembangunan negara. Kegagalan untuk menyeimbangkan pembangunan material dengan pembangunan rohani akan menyebabkan masalah sosial terus berlaku. Cadangkan langkah-langkah untuk mengatasi keruntuhan moral dalam kalangan remaja. Okey, soalan 5, remaja. Tapi apakah isunya? Iaitu keruntuhan moral. Okey, seterusnya soalan 6. Meskipun aktiviti sukan penting kepada generasi muda, tetapi golongan ini kurang melakukan aktiviti tersebut. Bincangkan. Okey, soalan 6, generasi muda. Tetapi apakah isunya? Iaitu sukan. Okey? Okey, soalan 7. Mewujudkan masyarakat yang sepenuhnya bermoral dan beretika merupakan harapan pemimpin masa kini. Huraikan keadaan yang mencetuskan hasrat untuk membentuk generasi muda seperti yang diharapkan dan peranan golongan muda bagi mencapai hasrat tersebut. Hasrat apa isunya? Iaitu hasrat untuk mewujudkan masyarakat bermoral dan beretika. Okey, soalan 8. Kualiti hidup yang baik seringkali dikaitkan dengan memiliki rumah yang selesa. Namun, pendapatan yang rendah merupakan antara halangan pemilikan hak tanah perumahan buat generasi muda. Okey, generasi muda, isunya iaitu pemilikan hak tanah perumahan. Okey, soalan 9. Membudayakan inovasi dalam kalangan generasi muda merupakan antara agenda kerajaan dan usaha menuju ke arah maju dan masyarakat berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Oleh itu, pelbagai pihak perlu memainkan peranan masing-masing bagi menyuburkan budaya inovasi dalam kalangan generasi muda. Okey, generasi muda. Isunya iaitu budaya inovasi. Okey, untuk slide ini, ketiga-tiga soalan sebenarnya dia lebih sesuai berada pada SEM 2. Silibus SEM 2. Okey, sebab berkaitan dengan sukatan yang ada dalam semester 2. Namun demikian, cikgu ambil juga sebagai contoh dan boleh disesuaikanlah dengan semester 1. Kita nak melihat corak pembentukan soalan dari segi golongan-golongan ini. Okey, seterusnya kita tengok soalan 10. Sikap selalu ingin mencuba merupakan antara penyebab peningkatan masalah sosial dalam kalangan gadis remaja. Masalah tersebut menuntut perhatian serius daripada ibu bapa untuk menanganinya. Okey, remaja. Okey, remaja, tapi isunya peningkatan
masalah sosial, dan fokus remaja ialah gadis sahaja. Okey. Seterusnya soalan 11. Ada pendapat mengatakan pengangguran merupakan punca peningkatan masalah sosial dan jenayah dalam kalangan remaja di bandar. Bincangkan. Okey. Juga remaja. Apakah isunya? Iaitu peningkatan masalah sosial dan jenayah. Okey, nampak pembentukan atau corak soalan. Soalan 12. Generasi muda merupakan benteng pertahanan negara pada masa kini dan masa hadapan. Bagi merealisasikan harapan tersebut, generasi muda perlu memiliki ciri-ciri tertentu. Okey, generasi muda, isunya iaitu untuk memantapkan ataupun generasi muda sebagai benteng pertahanan negara. Dia nak ciri-ciri generasi muda dalam ataupun sebagai benteng pertahanan negara. Okey, seterusnya soalan 13. Pelbagai punca dikenal pasti menyumbang kepada peningkatan kes buli dalam kalangan pelajar sekolah di negara ini. Usaha pelbagai pihak diperlukan untuk membendung gejala ini. Huraikan. Okey, pelajar sekolah. Maksudnya generasi muda. Bermaksudnya remaja. Tapi isunya iaitu buli. Okey, soalan 14. Samsung jalanan atau merempit merupakan antara isu remaja yang sering diperkatakan dan mendapat liputan meluas media massa. Bincangkan fakta mengenai gejala ini dan langkah menanganinya. Okey, remaja. Apakah isunya? Iaitu fokus kepada Samsung jalanan atau merempit. Okey, soalan 15. Gejala sosial terus berleluasa disebabkan kemajuan pesat dalam pembangunan negara. Gagal menyeimbangkan pembangunan material dan pembangunan rohani. Pelbagai langkah relevan diambil untuk menangani masalah keruntuhan moral dalam kalangan remaja. Isunya iaitu masalah keruntuhan moral. Okey, soalan 16. Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi yang semakin canggih kini banyak memberi kebaikan kepada golongan remaja. Okey, sama juga dengan soalan sebelum ni. Isunya iaitu TMK. Okey, soalan 17. Sikap segelintir generasi muda telah menjejaskan usaha untuk memupuk perpaduan di negara ini. Oleh itu, langkah tertentu telah dilakukan bagi melahirkan generasi muda yang mementingkan perpaduan. Okey, generasi muda. Apakah isunya? Perpaduan. Okey, soalan 18. Walaupun akhbar dalam talian menjadi pilihan generasi muda pada masa kini, namun akhbar bercetak tetap mempunyai kelebihan tertentu. Bincangkan. Okey, soalan tentang generasi muda, tapi isunya akhbar dalam talian, akhbar bercetak. Okey, manakala soalan 19. Kebanyakan institusi pendidikan di negara ini berhadapan dengan masalah disiplin pelajar. Huraikan pendekatan yang perlu dilakukan bagi mendisiplinkan pelajar yang bermasalah itu. Okey, pelajar, remaja, generasi muda. Okey, isunya iaitu masalah disiplin. Okey. Seterusnya, soalan 20 dan soalan 21. Okey, cikgu jadikan soalan 1 dan 2 disebabkan ini adalah soalan sebenar. Soalan peperiksaan STPM yang sebenar, iaitu pada tahun 2015 ulangan. Okey, STPM 2016 ulangan.
Okey, kalau berdasarkan senarai soalan-soalan STPM bermula 2013 silibus baharu sehingga kini, hanya 2 soalan ini sahaja berkaitan dengan generasi muda, golongan muda, remaja, belia. Okey, kita tengok soalan 1 dan 2, iaitu soalan yang ke-20 dan soalan 21. Kebelakangan ini, generasi muda yang merupakan benteng pertahanan negara pada masa depan dikatakan kurang mempunyai semangat patriotik terhadap negara. Usaha-usaha ini perlu dilakukan bagi menyuburkan semangat patriotik dalam kalangan mereka. Okey, generasi muda, isunya semangat patriotik. Okey, manakala soalan yang kedua, soalan STPM yang kedua, kebelakangan ini segelintir golongan muda didapati lebih mengutamakan budaya hedonisme. Langkah tertentu perlu dilakukan untuk memastikan golongan ini tidak melupakan budaya tempatan. Jelaskan. Okey, isunya iaitu budaya hedonisme dan dalam masa yang sama budaya tempatan dikaitkan dengan generasi muda. Okey, jadi kamu dah nampak bagaimanakah corak-corak soalan yang digubal. Okey, yang hanya berfokuskan atau menghubung kaitkan dengan generasi muda, kanak-kanak atau belia atau pelajar. Okey. Setelah kamu mendapat gambaran kasar tentang corak-corak pengubalan soalan tentang golongan-golongan tersebut, kita pergi kepada langkah yang kedua, iaitu menganalisis soalan. Okey, menganalisis soalan juga cikgu sertai dengan idea utama bagi setiap soalan. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, harap kamu bersabar. Okey, sekiranya kamu letih ataupun memerlukan rehat, okey, kamu boleh berhentikan rakaman ini sebentar dan kemudian sambung semula. Okey, take 5 lah. Okey. Cikgu teruskan dengan soalan pertama, analisis soalan pertama dan disusuli dengan contoh ataupun cadangan-cadangan idea-idea untuk setiap soalan lah. Okey, untuk soalan pertama, okey, jadi kita jumpa untuk kali kedua untuk soalan pertama dan seterusnya lah. Okey, banyak masalah yang melibatkan golongan remaja masa kini berlaku disebabkan pelbagai faktor dalaman. Hal ini mengundang banyak kesan negatif. Huraikan pernyataan ini. Okey, tadi kamu dah nampak bahawa 21 soalan yang dikumpul adalah berkaitan dengan golongan remaja, berkaitan dengan generasi muda, berkaitan dengan kanak-kanak, berkaitan dengan pelajar atau belia. Okey, yang itu semua orang dah faham. Dan sekarang kita cuma nak melihat dari segi kombinasi jawapan dan skop jawapan serta kedudukan kata tugas sahaja. Okey, bagi menjimatkan masa. Tadi dah faham dah. Okey, apakah isu soalan, apakah penekanan soalan-soalan ini, iaitu tentang golongan-golongan tadilah. Okey, untuk soalan yang pertama, kata tugasnya berada di akhir. Okey, berada di akhir. Okey, seperti biasa, seperti mana penulisan esei sebelum ini di bawah tajuk jenayah cyber dan juga takbir urus, kamu sudah mendapat kefahaman yang mendalam okey tentang kedudukan kata tugas, tentang ataupun tentang analisis soalan-soalan selain daripada kata tugas, juga tentang skop jawapan, kombinasi jawapan dan juga isu dalam soalan. Okey, untuk kata tugas. Okey, kata tugas untuk soalan 1 iaitu berada di akhir dan sebelumnya ada dua ayat. Maka ayat yang pertama dan ayat kedua perlulah diamati sama ada mempunyai kehendak soalan atau
Tidak. Okey, ayat pertama, banyak masalah yang melibatkan golongan remaja masa kini berlaku disebabkan oleh pelbagai faktor dalaman. Okey, isunya banyak masalah. Okey, kamu tengok tadi bahawa dia menekankan golongan remaja. Kemudian ayat ini menekankan ataupun mempunyai kehendak soalan iaitu faktor dalaman. Itu KS yang pertama untuk soalan ini. Okey, faktor dalaman bermaksud faktor yang ada dalam faktor dari golongan remaja itu yang menyebabkan pelbagai masalah timbul. Okey, manakala ayat yang kedua, hal ini mengundang banyak kesan negatif. Okey, banyak kesan negatif. Jadi kesimpulannya, kombinasi jawapan 3 tambah 2 atau 2 tambah 3 seperti mana yang terpapar di sini. Okey, cikgu hanya memberi betul-betul ataupun hanyalah 5 idea utama. Cuma dari segi kombinasi jawapan mungkin ada yang 2 3 atau 3 2 lah bagi kombinasi jawapan seperti itu. Okey, untuk soalan pertama ni cikgu buat ketetapan atau pemilihan 3-2 iaitu apakah faktor dalaman. Contoh-contoh cadangan dari segi kategori faktor dalaman untuk soalan ini iaitu golongan remaja ini mementingkan keseronokan memang menjadi satu lumrah bagi golongan remaja. Dah tentu keseronokan merupakan prioriti dalam kehidupan. Itu satu lumrah hidup lah. Okey, mementingkan keseronokan. Yang kedua, kurang penghayatan agama dan moral. Okey, dari segi agama dan moral diberi pendidikan diberi, cuma dari segi penghayatannya kurang, maka itu menyebabkan golongan remaja ini menimbulkan pelbagai masalah. Okey, yang ketiga dicadangkan dari sudut kekurangan ataupun masalah yang ada dalam institusi keluarga ataupun institusi keluarga yang goyah atau bermasalah, sama ada dari segi hubungan ibu dan ayah, dari segi komunikasi, dari segi mungkin ada faktor ekonomi, tekanan dan sebagainya lah. Okey, itu dari segi maksudnya kamu dari segi garapan huraian untuk idea yang ketiga ni lah. Okey, kita tak nak bincang secara detail sebab fokus untuk yang kedua ini kita memfokuskan kepada analisis soalan dan yang paling penting iaitu idea utama. Okey, asalkan huraian kamu menyokong idea utama, kamu mampu dapat 2 atau 1 markah lah. Okey. Okey, seterusnya apakah kesan negatif? Okey, dicadangkan di sini. Apabila golongan remaja mempunyai banyak masalah, tentu dapat akan menyebabkan melahirkan generasi yang lemah. Okey, golongan remaja yang bermasalah dah tentu mempunyai jati diri yang tidak kukuh ataupun melahirkan generasi yang lemah dan akan meningkatkan pelbagai jenayah lah. Okey, jenayah ni terlalu besar, pelbagai jenayah ataupun contoh jenayah yang dilakukan oleh remaja kamu boleh huraikan dalam, kamu beri contoh dalam huraian idea utama meningkatkan jenayah. Okey, itu antara cadangan idea utama, 5 idea utama untuk soalan 1. Okey, kita pergi kepada soalan 2. Selain daripada kemudahan untuk pembelajaran, teknologi maklumat dan komunikasi memberi banyak faedah kepada remaja. Ulaskan. Okey, soalan ini agak berbeza dengan soalan 1 dan memang berbeza sebab isunya iaitu teknologi maklumat dan komunikasi atau TMK. Okey, soalan tanya kehendak soalan iaitu faedah TMK kepada remaja. Namun demikian soalan ini mempunyai idea wajib iaitu kemudahan untuk pembelajaran. Maka kombinasi jawapan dah tentu 1 tambah 4. Okey, seperti yang mana tertera di sini, idea wajib kemudahan pembelajaran, manakala 4 lagi perlu difikirkanlah faedah TMK kepada remaja.
Okey, kamu harus membezakan faedah TMK kepada remaja dan mungkin soalan-soalan lain faedahnya bersifat umum iaitu kepada semua pihak, semua golongan ataupun mungkin ada TMK untuk kepada pihak kerajaan, pihak swasta atau sebagainya. Tetapi untuk soalan 2 fokusnya iaitu kepada remaja. Maka kamu harus fikirkan dengan teliti sehabis baik apakah faedah TMK kepada remaja, dan tentu agak berbeza dengan faedah-faedah yang bersifat umum ataupun mungkin kepada golongan ataupun pihak lain seperti kerajaan. Okey. Pastikan kamu memilih kemudahan pembelajaran sebagai idea wajib ataupun idea pertama yang perlu dihuraikan terlebih dahulu, sebab idea ini automatik kamu dapat 2 markah. Confirm dapat 2 markah. Okey, kemudian hurailah sebaik yang mungkin untuk mendapat 1 atau 2 markah. Sebaiknya dapat 2 markah lah. Okey, seterusnya faedah lain dicadangkan sebagai kemudahan komunikasi. Okey, komunikasi kamu boleh huraikan dari aspek domestik, termasuklah peringkat antarabangsa, luar negara dan sebagainya lah. Okey, yang ketiga, meningkatkan maklumat dan pengetahuan. Okey, semua orang faham bagaimanakah TMK tersebut dapat meningkatkan maklumat dan pengetahuan. Hanyalah ataupun dari istilah lain, maklumat di hujung jari. Kemudian idea yang keempat, faedah yang keempat iaitu dah tentu memudahkan urusan harian. Segala urusan harian hampir sebahagian besar urusan harian kita pada hari ini, khususnya untuk soalan ini remaja, menjadi mudah apabila adanya TMK. Dan yang kelima dicadangkan membuka peluang perniagaan, terutama pada masa kini kita diuji dengan COVID-19, kita diuji dengan PKP. Membuka peluang perniagaan bermaksud walaupun pergerakan terhad, tetapi dengan adanya TMK, walaupun kamu masih belajar, kamu boleh sambil menyelam sambil minum air. Okey, sambil belajar, sambil boleh membuat perniagaan secara dalam talian, dan memang terbukti kata TMK ni, sumbangan TMK ataupun faedah TMK kepada semua, tetapi soalan ni kepada remaja, harus membincangkan dari sudut remaja. Okey, nampak dengan jelas soalan 2. Okey, kita pergi kepada soalan 3. Selain daripada menjejaskan masa depan kanak-kanak, jenayah juana juga menimbulkan pelbagai kesan lain. Oleh itu, pelbagai pihak perlu berganding bahu untuk menanganinya. Bincangkan. Okey, dari segi kata tugas, cikgu tak perlu berulang-ulang. Cikgu rasa semua orang dah mahir dari segi kedudukan kata tugas. Bila lihat soalan ni, kamu dah tahulah kedudukan di mana dan apa yang perlu dibuat apabila kedudukan kata tugas sama ada berada di akhir ataupun berada di tengah. Tak perlu cikgu ulang kerana akan mengambil masa yang agak lama, dan mungkin kamu sendiri sudah menguasai dengan baik dan boleh mencetuskan kebosanan sekiranya berlaku pengulangan. Sekiranya cikgu mengulangkan benda yang sama, cikgu harap kamu dah menguasai sebaiknya lah dari segi kata tugas. Okey, ayat yang pertama, selain daripada menjejaskan masa depan kanak-kanak, jenayah juana juga menimbulkan pelbagai kesan lain. Okey, isunya jenayah juana. Okey, semua maklum apa itu jenayah juana. Okey, dan kamu telah pun belajar tentang mahkamah kanak-kanak. Apa kaitan mahkamah kanak-kanak dengan jenayah juana? Sebab itulah dia punya golongan yang berkait rapat dengan soalan ini, iaitu kanak-kanak. Okey, berbalik kepada kehendak soalan. Soalan ini mengkehendaki kamu ayat yang pertama. Okey, kita lihat sama ada ayat pertama ini apakah KS. Ada KS
atau tidak, dan sekiranya ada, apakah KS ataupun kehendak soalan untuk ayat yang pertama. Selain daripada menjejaskan masa depan kanak-kanak, jenayah juana juga menimbulkan pelbagai kesalahan. Jadi jelas ayat yang pertama mengkehendaki kamu menyinaraikan kesan jenayah juana. Okey, dan pada ayat pertama mempunyai idea wajib, iaitu menjejaskan masa depan. Idea wajib. Manakala untuk ayat yang pertama juga mengkehendaki kamu memikirkan kesan lain. Okey, ayat yang kedua mengkehendaki menyinaraikan langkah, berganding bahu menanganinya, merujuk kepada langkah. Namun demikian langkah tersebut perlulah diberi penekanan, perlulah hadirnya istilah pihak. Ayat yang pertama untuk setiap KS ataupun untuk idea untuk langkah mestilah bermula dengan ataupun menunjukkan ciri-ciri pihak. Okey, seperti yang tera di sini. Pihak ibu bapa, pihak kerajaan, pihak media massa. Kamu disarankan menulis pihak bagi setiap pihak ibu bapa, pihak kerajaan, pihak media massa dalam ayat, dalam setiap langkah untuk pihak setiap perenggan yang kamu tulis. Silalah tulis untuk selamat, tulislah pihak ibu bapa, pihak kerajaan, pihak media massa. Okey, itu kehendak soalan yang kedua. Untuk soalan yang pertama, idea wajib menjejaskan masa depan. Tadi dah bagi 3, maka kesan lain hanya fikirkan satu saja lagi, iaitu antara cadangan jawapan kualiti modal insan rendah. Dah tentulah. Okey, mereka atau kanak-kanak yang mempunyai pelbagai masalah dah tentu akan menyebabkan modal insan tersebut tidak sempurna, tidak dari segi orang kata bekalan sumber manusia, khususnya untuk masa depan negara kurang berkualiti. Maka inilah antara jawapan untuk soalan nombor 3. Okey, jelas? Okey, seterusnya soalan 4. Berita tentang penganiayaan kanak-kanak terpapar di dada akhbar. Fenomena ini berpunca daripada pelbagai faktor yang perlu ditangani supaya tidak berluasa bincangkan. Okey, soalan ini kanak-kanak dan isunya iaitu penganiayaan kanak-kanak. Apakah kehendak soalan iaitu berpunca daripada pelbagai faktor dan perlu ditangani. Okey, KS yang pertama iaitu faktor perlu ditangani merujuk kepada langkah atau usaha. KS yang kedua, punca penganiayaan kanak-kanak berlaku dan apakah langkah-langkah untuk menangani masalah tersebut. Maka cadangan idea untuk soalan 4 seperti untuk sebab kepincangan institusi keluarga. Okey, Cikgu rasa kamu nampak dengan jelaslah bagaimana pincangnya sesebuah institusi keluarga tersebut mendorong berlakunya penganiayaan terhadap kanak-kanak. Okey, dalam beberapa hari ini sahaja kita lihat beberapa contoh yang terpapar yang diberitakan, dikeudarakan dalam radio dan sebagainya tentang penganiayaan terhadap kanak-kanak, malah hingga menyebabkan kematian tanpa belas kasihan. Okey, selain itu punca juga boleh disebabkan oleh pengaruh dadah. Okey, pengaruh dadah dari segi menyebabkan bagaimana pengaruh dadah ini menyebabkan berlakunya penganiayaan kanak-kanak. Lazimnya pengaruh dadah tersebut ataupun dadah tersebut oleh ibu atau ayah yang menyebabkan mungkin boleh wujud keadaan tidak separuh
yang boleh mencederakan, menganiayai seseorang kanak-kanak atau anak mereka sendiri. Okey, dan langkah-langkah antara cadangan langkah-langkah yang boleh diberi untuk mengatasi penganiayaan kanak-kanak seperti okey, yang ini adalah punca. Okey, dia cikgu bagi 3 punca. 3 punca. Kurang penghayatan agama dan moral. Kurang penghayatan agama dan moral. Okey, dah tentu setiap orang telah pun sebenarnya dibekalkan dengan pendidikan agama dan moral, sama ada Islam atau tidak. Memang semuanya menerapkan nilai-nilai murni, nilai belas kasihan, bertanggungjawab dan sebagainya, tetapi disebabkan oleh kurangnya penghayatan, maka boleh menyebabkan berlaku kes-kes seperti penganiayaan kanak-kanak. Maka langkah yang boleh dilakukan seperti langkah yang biasa langkah popular yang biasa diberi seperti memperkasakan penguatkuasaan undang-undang. Itu adalah langkah yang terbaik, langkah yang cikgu sarankan kamu jadikan sebagai antara langkah pertama. Namun demikian, perlulah lihat kepada isu. Tapi isu ni memang sesuai memperkasakan penguatkuasaan undang-undang sebagai salah satu usaha. Sebab usaha yang paling berkesan iaitu melalui undang-undang. Okey, yang kedua, langkah lain iaitu meningkatkan kerjasama masyarakat. Masyarakat, jiran, tetangga perlulah prihatin. Bak kata orang, perlulah sebenarnya menjaga tepi kain orang dari sudut kes seperti ini. Bukan bermaksud menyebab. Okey, faham? Okey, seterusnya soalan 5 kita tengok. Kekuatan pegangan agama dan moral menentukan penglibatan remaja dalam kegiatan sosial yang tidak sihat. Dalam aspek yang lain, kemajuan pesat sangat ditekankan dalam proses pembangunan negara. Kegagalan untuk menyeimbangkan pembangunan material dengan pembangunan rohani akan menyebabkan masalah sosial terus berlaku. Cadangkan langkah-langkah untuk mengatasi masalah keruntuhan moral dalam kalangan remaja. Okey, penyertaannya begitu panjang seolah macam susahnya soalan ini. Tapi bila lihat kata tugasnya berada di tengah-tengah, okey, maka soalan ini jelas mudah, iaitu hanya menghendaki kamu menyinaraikan langkah-langkah bagi mengatasi masalah keruntuhan moral dalam kalangan remaja. Inilah antara idea-idea yang boleh diketengahkan, seperti mempraktikkan kandungan dalam mata pelajaran pendidikan Islam dan moral, ataupun memperkasakan mata pelajaran pendidikan Islam dan moral. Okey, ada unsur-unsur seperti itu diterima sebagai langkah yang relevan. 2. Mengawasi perlakuan remaja melalui peranan ibu bapa. 3. Menyalurkan maklumat positif melalui media massa. 4. Meningkatkan keprihatinan oleh komuniti. 5. Memantapkan jati diri melalui peranan pihak kerajaan. Bermaksud di sini langkah-langkah dilakukan oleh pihak-pihak tertentu bagi mengatasi keruntuhan moral dalam kalangan remaja. Okey, keruntuhan moral iaitu bersifat umum lah. Okey, keruntuhan moral tak spesifik apa-apa keruntuhan moral. Maka ideal juga adalah bersifat umum dan sesuai. Okey, soalan 6. Meskipun aktiviti sukan penting kepada generasi muda, tetapi golongan ini kurang melakukan aktiviti tersebut. Bincangkan. Okey, isu soalan ini dah tentu tentang sukan. Okey, soalan ini menghendaki ataupun mempunyai kata kunci penting ataupun kepentingan aktiviti sukan kepada generasi muda. Namun di situ ada kontras, tetapi golongan ini kurang melakukan aktiviti sukan. Apa maksud ayat yang kedua? Dah tentu. Kenapa? Sebab golongan remaja kurang melakukan aktiviti tersebut, iaitu aktiviti sukan. Maka kombinasi jawapan dah tentu 2 tambah 3 atau 3 tambah 2. Maka inilah antara cadangan-cadangan idea yang boleh dikemukakan.
Okey, antaranya iaitu kepentingan yang pertama, melahirkan generasi muda yang sihat dan cergas apabila melakukan aktiviti sukan. Kemudian yang kedua, dengan melakukan aktiviti sukan mampu memupuk semangat perpaduan kerana aktiviti sukan melibatkan pelbagai etnik, pelbagai kaum secara tak langsung, mewujudkan interaksi, mewujudkan komunikasi, mewujudkan hubungan silaturahim antara satu sama lain. Okey, kepentingan yang lain, mewujudkan peluang pekerjaan. Okey, kita tahu bahawa sukan merupakan terdiri daripada pelbagai jenis sukan, dan sukan-sukan ini sebenarnya mampu mewujudkan peluang pekerjaan sama ada dari segi mungkin dari segi kalau jurulatih mungkin itu dah orang-orang yang berpengalaman. Okey, peluang-peluang pekerjaan yang lain sama ada dalam bentuk sampingan ataupun mungkin dalam bentuk yang tetap. Banyak peluang-peluang pekerjaan boleh diisi ataupun dijadikan sebagai satu sumber pendapatan. Okey, dan dia tak semestinya berbentuk fizikal. Sekarang sukan juga dalam bentuk alam maya. Okey. Okey, seterusnya kenapa kurang melakukan aktiviti tersebut? Antaranya cadangan kenapa golongan tersebut kurang melakukan aktiviti sukan disebabkan oleh perkembangan pesat teknologi maklumat dan komunikasi. Kamu sendiri sebagai remaja, kamu sendiri sebagai golongan muda, faham bagaimanakah TMK seperti gadget mampu mempengaruhi gaya hidup kamu seharian sehingga menyebabkan sukan itu bukan sesuatu yang diberi keutamaan dalam hidup. Yang seterusnya dah tentu akan memberi kesan yang tidak baik, seperti mungkin obesiti, masalah kesihatan mata dan sebagainya lah. Okey, yang kedua disebabkan oleh kekurangan fasiliti atau kemudahan. Yang ini mungkin di satu-satu tempat. Okey, satu-satu tempat disebabkan oleh kurangnya kemudahan, dan sekiranya ada kemudahan mungkin kurang kondusif yang menyebabkan tidak menjadi daya tariklah, tidak menarik perhatian golongan generasi muda untuk melakukan aktiviti sukan. Okey, seterusnya soalan 7. Mewujudkan masyarakat yang sepenuhnya bermoral dan beretika merupakan harapan pemimpin masa kini. Huraikan keadaan yang mencetuskan hasrat untuk membentuk generasi muda seperti yang diharapkan itu dan peranan golongan muda itu sendiri bagi mencapai hasrat tersebut. Okey, soalan ini berisunya untuk mewujudkan masyarakat yang sepenuhnya bermoral dan beretika. Okey, yang ni sebenarnya SEM 2, tapi kita boleh sesuaikan untuk SEM 1. Okey, kita nak lihat dari segi perbincangan bentuk soalan. Huraikan keadaan. Okey, ni KS yang pertama. Keadaan KS yang pertama. Peranan golongan muda KS yang kedua. Okey, kita lihat dulu contoh-contoh idea ataupun cadangan idea utama di sini. Okey, di sini kamu lihat ada 3 keadaan yang mencetuskan hasrat tersebut. Okey, iaitu peningkatan gejala sosial, berleluasanya penggunaan bahasa tidak sopan dan peningkatan keganasan rumah tangga. Jadi, berdasarkan 3 idea ini, apakah atau adakah kamu faham apa itu yang dimaksudkan dengan huraikan keadaan yang mencetuskan hasrat? Hasrat apa? Untuk mewujudkan masyarakat sepenuhnya bermoral dan beretika. Okey, soalan ini sekiranya kamu tidak mendapat pendedahan soalan yang hampir sama, maka
kemungkinan besar kamu akan memberi idea yang menyeleweng atau tidak relevan atau tidak bertepatan dengan kehendak soalan, iaitu keadaan yang mencetuskan hasrat mewujudkan masyarakat yang sepenuhnya bermoral dan beretika. Dan apabila lihat tiga idea ini, kenapakah ada unsur-unsur negatif? Peningkatan gejala sosial, berluasnya penggunaan bahasa tidak sopan, peningkatan keganasan rumah tangga. Okey, soalan 7 ini sebenarnya sekiranya kamu telah pun didedah ataupun telah mendapat maklumat tentang contoh soalan seperti soalan STPM yang pernah naik tentang PLKN. Okey, kamu boleh buat pembandingan ataupun boleh relate ataupun hubung kaitkan soalan 7 ini dengan soalan STPM yang sebenar, yang isunya iaitu tentang PLKN, Program Latihan Khidmat Negara, yang mempunyai istilah atau kehendak soalan rasional. Okey, secara ringkasnya cikgu sebut kehendak soalan lebih kuranglah, okey, iaitu bincangkan rasional kerajaan mewujudkan PLKN. Antara jawapannya iaitu kurangnya semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda. Ada unsur negatif. Okey, jadi di situ bermaksud keadaan ini yang disesuaikan dengan isu ini, bermaksud apakah yang sedang berlaku yang menyebabkan perlunya diwujudkan masyarakat ataupun di sini fokus kepada generasi muda atau golongan muda. Kenapakah perlunya diwujudkan generasi muda atau golongan muda yang sepenuhnya bermoral dan beretika? Okey, maka inilah jawapannya. Apa yang sedang berlaku sekarang dalam generasi muda? Gejala sosial berleluasa, bertambah pelbagai, berluasnya penggunaan bahasa tidak sopan, khususnya tak kira sama ada dari segi lisan maupun di media-media alam maya. Peningkatan keganasan rumah tangga, walaupun keganasan rumah tangga tetapi sebahagian, maksudnya ini peringkat walaupun soalan ini tentang golongan muda bermaksud mendirikan rumah tangga masih setahun jagung sudah melakukan keganasan rumah tangga. Maka idea yang ketiga relevan untuk keadaan bagi soalan tu 7. Okey, nampak dengan jelas apakah yang sedang berlaku yang menyebabkan perlunya hasrat untuk mewujudkan masyarakat sepenuhnya bermoral dan beretika. Okey, jelas? Okey, seterusnya peranan golongan muda. Jadi, golongan muda perlu buat apa untuk mewujudkan masyarakat yang sepenuhnya bermoral dan beretika? Okey, cadangan jawapan: melengkapkan diri dengan ajaran agama dan moral yang mantap, menjauhi diri dari gejala sosial. Sebab skop dia hanyalah peranan golongan muda tanpa penglibatan pihak-pihak lain. Golongan muda itu sendiri perlu buat apa? Iaitu 1 dan 2 antaranya. Okey, jelas? Okey, lihat soalan 8. Kualiti hidup yang baik seringkali dikaitkan dengan memiliki rumah yang selesa. Namun, pendapatan yang rendah merupakan antara halangan pemilikan hak tanah perumahan buat generasi muda, huraikan. Okey, soalan 8 agak berbeza isunya dengan soalan-soalan sebelum-sebelum ni, iaitu tentang pemilikan hak tanah perumahan isu. Okey, soalan ini tanya tentang halangan sahaja. Namun demikian ada idea wajib. Maka kombinasi jawapan lebih tepat 1 tambah 4. Okey, halangan pertama telah disertakan, telah diberi, iaitu pendapatan rendah. Okey, sebab apa? Generasi muda gagal untuk memiliki hak tanah perumahan sebab
pendapatan sebab gaji yang rendah. Kemudian fikirkanlah halangan-halangan yang lain. Okey, bukan dari sudut pendapatan. Tadi dari segi pendapatan generasi muda itu sendiri. Okey, dari segi lain, sudut lain, kamu lihat dari segi perspektif yang lain, seperti harga rumah. Harga rumah sekarang sudah tentu terlalu tinggi, terlalu mahal, walaupun rumah kos rendah. Okey, kemudian dari segi prosedur pinjaman yang ketat. Tidak mudah untuk pihak bank memberi pinjaman bagi membiayai pemilikan harta perumahan kepada golongan muda, khususnya mereka yang berpendapatan rendah. Okey, kemudian dari segi kegagalan merancang keuangan. Okey, tidak mempunyai perancangan keuangan untuk membuat pengagihan ataupun membuat bajet bagi memiliki hartanah perumahan. Okey. Dan yang kelima, dah tentu kekurangan ilmu tentang jual beli rumah. Untuk keadaan sekarang, pentingnya ilmu walaupun masih muda perlunya pemilikan hartanah perumahan sebab rumah makin lama makin mahal, makin kosnya tinggi. Pembelian kosnya sangat tinggi. Okey, jadi memerlukan kebijaksanaan, memerlukan sumber rujukan dari segi mengatur cara ataupun membuat perancangan untuk memiliki rumah. Mempunyai tip-tip tersendiri apabila seseorang generasi muda ataupun seseorang yang masih muda yang mempunyai pendapatan rendah, tapi untuk membeli rumah mempunyai tip-tip tersendiri asalkan ada ilmu. Okey, jelas soalan 8. Okey, seterusnya soalan 9. Membudayakan inovasi dalam kalangan generasi muda merupakan antara agenda kerajaan dalam usaha menuju ke arah negara maju dan masyarakat berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Oleh itu, pelbagai pihak perlu memainkan peranan masing-masing bagi menyuburkan budaya inovasi dalam kalangan generasi muda. Okey, soalan ini, ayat pertama hanyalah ayat pernyataan yang hanya mempunyai isu yang skopnya hanya generasi muda. Isunya iaitu membudayakan inovasi dalam kalangan generasi muda dan langkah oleh pelbagai pihak seperti kerajaan, industri, media massa, ibu bapa dan juga institusi pendidikan. 5+0. Okey, jelas? Okey, soalan 10. Sikap ingin selalu mencuba merupakan antara penyebab peningkatan masalah sosial dalam kalangan gadis remaja. Masalah tersebut menuntut perhatian serius daripada ibu bapa untuk menanganinya. Bincangkan. Okey, soalan ini ada 2 ayat. Lihat ayat yang pertama. Okey, dia nak sebab peningkatan masalah sosial, dan soalan ini remaja tetapi skopnya dikecilkan hanya kepada gadis remaja. Jadi perlu hati-hati. Soalan ini bukan remaja bersifat umum tetapi hanya memfokuskan kepada gadis remaja. Apakah faktor yang menyebabkan berlakunya peningkatan masalah dalam kalangan gadis remaja? Dan ayat ini menyertakan atau mempunyai idea wajib, iaitu antara sebab berlakunya peningkatan masalah sosial dalam kalangan gadis remaja, iaitu sikap ingin selalu mencuba. Kemudian lihat ayat yang kedua. Masalah tersebut menuntut perhatian serius daripada ibu bapa untuk menanganinya, bermaksud usaha atau langkah. Namun demikian, langkah tersebut hanya oleh ibu bapa. Maka di sini kombinasi jawapan boleh kita sebut 1 tambah 1 tambah 3 atau 1 tambah 2 tambah 2 untuk jadikan 5. Okey, buatlah pilihan sebab kita ada idea wajib di sini. Okey, sekiranya yang kamu ingin bagi halnya
dua idea saja untuk sebab, maka fikirkanlah satu lagi idea yang mudah. Dah tentu pengaruh rakan sebaya. Jawapannya hampir sama dengan sebab-sebab berlakunya peningkatan masalah sosial. Okey, walaupun di sini spesifiknya gadis remaja. Yang penting di bahagian huraian perlu diberi penekanan ataupun contoh-contohnya spesifik kepada gadis remaja, sebab gadis remaja juga dipengaruhi oleh rakan sebaya, sebab gadis remaja juga mempunyai sikap ingin mencuba, ingin tahu. Okey, hampir sama faktor-faktor, cuma dari segi huraian contoh-contoh mestilah disesuaikan dengan isu dalam soalan tersebut. Okey, untuk langkah-langkah kamu perlu hati-hati sebab hanya oleh ibu bapa. Ibu bapa boleh pecahkan kepada 3 atau 2 seperti ini. Meluangkan masa bersama anak-anak, melengkapkan diri dengan ilmu mendidik anak-anak dan menjadi role model dan contoh teladan. Okey, jelas? Okey, kita pergi pada soalan 11. Ada pendapat mengatakan pengangguran merupakan punca peningkatan masalah sosial dan jenayah dalam kalangan remaja di bandar. Bincangkan. Okey, soalan remaja. Isu peningkatan masalah sosial dan jenayah. Namun demikian, soalan ini seperti soalan 10 mempunyai skop dikecilkan. Skopnya dikecilkan. Tadi remaja hanya fokus kepada gadis, tetapi di sini remaja di bandar. Maka huraiannya perlulah relevan ataupun bersesuaian, iaitu tentang remaja di bandar. Okey, ada sedikit perbezaan lah antara, dah tentu dari segi ada beberapa perbezaan dari segi remaja di bandar dengan remaja di luar bandar. Okey, walau bagaimanapun idea-ideanya tetap sama, cuma dari segi sokongan mestilah sesuaikan dengan skopnya, iaitu remaja di bandar. Okey, mesti jelas di situ. Okey, untuk soalan ini mempunyai idea wajib, iaitu pengangguran. Soalan ini menghendaki ataupun memerlukan kamu menyenaraikan punca. Okey, hanya punca. 5 punca berlakunya peningkatan masalah sosial dan jenayah dan dalam kalangan remaja di bandar. Ada idea wajib di sini, iaitu pengangguran. Maka fikirkanlah 4 lagi punca yang menyebabkan berlakunya peningkatan masalah sosial dan jenayah dalam kalangan remaja di bandar, seperti pengaruh persekitaran, pengaruh rakan sebaya, pengaruh keluarga dan diri individu itu sendiri. Okey, soalan 12. Generasi muda merupakan benteng pertahanan negara pada masa kini dan masa hadapan. Bagi merealisasikan harapan tersebut, generasi muda perlu memiliki ciri-ciri tertentu. Jelaskan. Okey, isunya benteng pertahanan. Generasi muda menjadi benteng pertahanan negara. Okey, soalan mengkehendaki kamu menyenaraikan, memikirkan ciri-ciri yang perlu ada pada generasi muda sebagai ataupun bertindak sebagai benteng pertahanan pertahanan negara. Antara jawapannya seperti menjunjung perlembagaan persekutuan, iaitu undang-undang tertinggi negara. Perlu dijunjung, perlu ditegakkan, perlu diletakkan di tempat yang sewajarnya. Okey, yang kedua, memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Okey, maksudnya dari segi pendidikan belajar ke tahap semampu yang boleh, ke tahap setinggi yang boleh. 3, memiliki jati diri dalaman, jati diri yang teguh. Okey, mantap, supaya kamu ada dijaga tembok daripada dicerobohi oleh anasir-anasir yang
tak sepatutnya. Okey, yang 4, menjiwai nilai-nilai patriotisme. Sebab dengan menjiwai nilai patriotisme, semangat patriotisme dihayati, maka kasih sayang terhadap negara utuh dan dapat menjadi benteng pertahanan negara. Dan kelima, mengamalkan nilai-nilai berintegriti. Ini dikatakan modal insan yang lengkap, yang sempurna. Tidak hanya mempunyai pendidikan tinggi, tetapi integriti sifat. Maka akan wujudlah pelbagai kes-kes jenayah ataupun penglibatan kamu seorang terpelajar tetapi melibatkan diri dalam sesuatu yang tidak dikehendaki, yang tak sepatutnya berlaku, seperti mungkin rasuah, penyelewengan, pengubahan wang haram dan sebagainya. Okey, maka elakkanlah, okey, bayangkanlah ini adalah diri kamu. Okey, sekiranya sebaliknya, apa akan terjadi dengan negara kita? Okey, kita pergi pada soalan 13. Berbagai punca dikenal pasti menyumbang kepada peningkatan kes buli dalam kalangan pelajar sekolah di negara ini. Usaha pelbagai pihak diperlukan untuk membendung gejala ini, huraikan. Okey, isunya kes buli pelajar sekolah. Okey, soalan mengkehendaki punca dan usaha tersebut oleh pelbagai pihak. Jadi semua orang dah jelas. Okey, pelbagai pihak, cara jawabnya seperti apa? Peranan ibu bapa, peranan kerajaan ataupun pihak ibu bapa atau pihak kerajaan ataupun mungkin pihak sekolah. Okey, lebih dekat dengan isu ini. Okey, jadi apakah punca? Puncanya seperti masalah-masalah remaja yang lain. Cuma di sini fokus kepada kes buli, pengaruh rakan sebaya, pengaruh media massa dan juga ini ada kelainan sikit sebab fokus kepada sekolah. Kawalan disiplin yang longgar. Okey, nampak? Okey, seterusnya soalan 14. Samsing jalanan atau merempit merupakan antara isu remaja yang sering diperkatakan dan mendapat liputan meluas media massa. Bincangkan faktor mengenai gejala negatif ini dan langkah menanganinya. Okey, soalan ini mudah. Ada faktor dan ada langkah. 2 tambah 3 atau 3 tambah 2. Faktor apa? Faktor wujudnya atau berlakunya samsing jalanan atau merempit dalam kalangan remaja itu sendiri, dan apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan. Okey, maka jawapannya pengaruh rakan sebaya. Okey, hampir sama. Perasaan ingin tahu hampir sama. Kurangnya kasih sayang dan perhatian. Okey, semuanya hampir sama dengan isu dengan punca-punca yang menyebabkan masalah sosial atau keruntuhan moral dalam kalangan remaja itu isu umum. Okey, tetapi untuk soalan seperti 13 dan soalan 14 dia spesifik, tapi dari segi pembinaan ideanya adalah sama, cuma dari segi huraian spesifikkanlah dengan isu dalam soalan tersebut. Okey, langkah juga hampir sama, memperkasakan penguatkuasaan undang-undang, dan meningkatkan kesedaran sama ada melalui kempen atau melalui pendidikan. Okey, seterusnya soalan 15. Gejala sosial terus berluasa disebabkan kemajuan pesat dalam pembangunan negara, gagal menyeimbangkan pembangunan material dengan pembangunan rohani. Pelbagai langkah relevan diambil untuk menangani masalah keruntuhan moral dalam kalangan remaja. Okey, soalannya seolah hampir sama. Okey, soalan ini kombinasi jawapannya 3 tambah 2. Okey, gejala sosial ataupun keruntuhan moral lah. Gejala sosial atau keruntuhan moral dalam kalangan remaja. Okey, ayat yang pertama, mengkehendaki kamu menyinaraikan
ayat pertama hanya ayat penyata sahaja. Gejala sosial terus berleluasa disebabkan kemajuan pesat dalam pembangunan negara gagal menyeimbangkan pembangunan material dan pembangunan rohani. Okey, hanya ayat penyata. Pelbagai langkah relevan diambil untuk menangani masalah keruntuhan dalam kalangan remaja. Maka kehendak soalan ini hanyalah langkah, iaitu 5+0 seperti yang tertera di sini. Okey. Jawapan juga hampir sama dengan sebelum ini. Okey, kita lihat soalan 16. Sikap segelintir generasi muda telah menjejaskan usaha untuk memupuk perpaduan di negara ini. Oleh itu, langkah tertentu dilakukan bagi melahirkan generasi muda yang mementingkan perpaduan. Bincangkan. Okey, generasi muda isunya iaitu perpaduan. Okey, ada 2 ayat. Sikap segelintir generasi muda telah menjejaskan usaha. Okey, bermaksud sikap segelintir generasi muda telah menjejaskan usaha untuk memupuk perpaduan negara ini. Okey, adakah usaha? Adakah sebab? Okey, kita lihat dulu ayat yang kedua. Oleh itu, langkah tertentu dilakukan bagi melahirkan generasi muda yang mementingkan perpaduan. Okey, jelas di sini. KS yang kedua iaitu langkah. Okey, ayat yang pertama. Okey, lihat di sini. 1, 2, 3. Idea untuk soalan 16. Mementingkan kaum, agama, budaya sendiri ataupun istilah sekarang kita panggil rasis. Okey, dia terlalu obses, mungkin obses dengan kaum masing-masing. Okey, dan memandang negatif kepada kaum-kaum lain. Okey. 2, tiada kesedaran peri penting perpaduan dan juga pengaruh gadget. Jadi, idea yang ketiga ini membawa maksud ayat yang pertama bermaksud usaha? Dah tentu tidak. Sikap gelintir generasi muda telah menjejaskan usaha untuk memupuk perpaduan di negara ini. Fokusnya iaitu sikap. Sikap siapa? Sikap generasi muda, iaitu apakah sikap sikap-sikap yang menjejaskan usaha untuk memupuk perpaduan. Maka wujudlah di sini. Okey, sikap generasi muda telah menjejaskan usaha. Okey, ataupun dalam kata lain pun punca atau sebab generasi muda menjejaskan usaha untuk memupuk perpaduan di negara ini. Okey, inilah dia punya sebab dia. Mementingkan kaum, tiada kesedaran pada penting perpaduan, terlalu mementingkan ataupun terlalu dipengaruhi dengan gadget. Okey, tak prihatin atau sensitif dengan isu-isu luar atau persekitaran, atau soalan ini spesifik kepada perpaduan. Okey, manakala langkah yang boleh diambil seperti meningkatkan kesedaran, menggalakkan penyertaan dalam aktiviti kemasyarakatan. Okey, seterusnya soalan 17. Walaupun akhbar dalam talian menjadi pilihan generasi muda masa kini, namun akhbar bercetak tetap mempunyai kelebihan. Akhbar dalam talian menjadi pilihan, namun akhbar bercetak tetap mempunyai kelebihan. Jadi soalan ini nampak apakah kehendak soalan? Okey, dah tentu 3-2 atau 2+3, iaitu baik buruk dalam kata minta maaf. Hanya baik, okey, kebaikan akhbar dalam talian sebab menjadi pilihan. Dah tentu baik. Sebab apa? Apakah ciri-ciri akhbar dalam talian yang menyebabkan generasi muda menjadikan ianya sebagai pilihan? Namun dalam masa yang sama, kenapakah akhbar bercetak tersebut tetap mempunyai kelebihannya tersendiri? Jadi kedua-duanya ada kelebihan tersendiri. Maka bagilah 3-2 atau 2-3 seperti akhbar dalam talian dapat memenuhi gaya hidup. Okey, 2 boleh diakses pada bila-bila masa, berada di mana-mana saja, dan juga ada tentu menjimatkan kos sebab dalam talian bukan setakat akhbar, malah juga sebagai mempunyai pelbagai sumber ataupun mempunyai pelbagai fungsi apabila adanya internet. Okey, satu, untuk akhbar bercetak kelebihannya tidak memerlukan talian internet.
Okey, kemungkinan pada setengah orang talian internet merupakan satu masalah. Okey, sama ada dari segi akses di tempat-tempat tertentu ataupun mungkin dari segi kemampuan memiliki data ataupun mempunyai talian internet yang cukup. Okey, untuk mengakses sesuatu capaian. Okey, mudah dibawa ke mana-mana. Bermaksud akhbar bercetak walaupun dalam bentuk fizikal tapi mudah, ringan dan boleh dibawa ke mana-mana. Okey, jelas? Okey, seterusnya soalan 18. Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi yang semakin canggih kini banyak memberi kebaikan kepada golongan remaja. Okey, soalan ini, tadi kita dah jumpa ada isunya iaitu TMK. Memberi kebaikan kepada golongan remaja. Okey, kehendak soalan juga sama iaitu kebaikan TMK kepada golongan remaja. Maka idea sama. Okey, soalan 19. Kebanyakan institusi pendidikan di negara ini berhadapan dengan masalah disiplin pelajar. Huraikan pendekatan yang perlu dilakukan bagi mendisiplinkan pelajar yang bermasalah itu, iaitu masalah disiplin pelajar, pendekatan atau langkah. Jadi antaranya ada 5 langkah di sini, cadangan langkah, iaitu dari segi memantapkan pengurusan disiplin pelajar. Okey, lihat dari segi pengurusan. Apabila kamu menyenaraikan satu-satu idea, khususnya langkah, cuba lihat daripada pelbagai sudut. Okey, contoh seperti lihat dari segi pengurusan. Okey, kamu tahu bahawa di sekolah ada badan disiplin yang diterajui oleh guru disiplin. Okey, bagaimanakah pengurusan tersebut? Mantap atau tidak? Berkesan atau tidak? Holistik atau tidak? Okey, itu maksud memantapkan pengurusan disiplin pelajar. Okey, kemudian selesai dari segi pengurusan, okey, kamu cuba melihat dari aspek pelajar itu sendiri, iaitu dari aspek pendidikan agama dan moral. Okey, bagaimana untuk meningkatkan pendidikan agama untuk memantapkan penghayatan agama dan moral dalam kalangan pelajar yang bermasalah ini? Apa yang perlu dilakukan khususnya oleh pihak sekolah, khususnya oleh para tenaga pengajar atau guru? Okey, kamu hurailah dengan jelas. Kemudian yang ketiga, kamu lihat pula dari segi komuniti. Okey, komuniti merujuk kepada kalau di sekolah seperti pihak PIBG, hubungan PIBG dengan guru, hubungan PIBG dengan agensi-agensi luar. Okey, sebab agensi-agensi luar mempunyai segi kebajikan atau mempunyai hubungan dengan pihak-pihak luar. Itu dia punya antara perkara yang perlu mereka lakukan. Okey, atas kepentingan tertentu lah. Okey, jadi perlunya permuafakatan komuniti dengan pihak-pihak berkuasa, okey, pihak polis dan sebagainya. Okey, yang keempat, menggalakkan aktiviti kurikulum. Okey, kurikulum. Okey, sebab kurikulum sama ada aspek persatuan, badan uniform, sukan atau permainan, memerlukan pelibatan pelajar yang ramai daripada pelbagai agama, pelbagai etnik, pelbagai bangsa, pelbagai kaum, secara langsung adanya interaksi di situ. Selain itu, dari sudut disiplin, dia mengasuh, membimbing, membentuk kepribadian yang mulia, jati diri yang kukuh, menjadikan seorang itu lebih berdisiplin, khususnya melalui pembabitan dalam aktiviti badan beruniform, selain daripada mendisiplinkan hubungan dengan orang lain. Okey, yang kelima, mengukuhkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Setiap sekolah mempunyai unit bimbingan dan kaunseling yang diterajui oleh guru-guru kaunselor. Jadi, unit bimbingan dan kaunseling mempunyai skill-skill tersendiri untuk mengatasi ataupun mendekatkan diri dan seterusnya menyelesaikan masalah pelajar-pelajar yang mempunyai masalah disiplin tertentu. Okey, soalan yang ke-20. Okey, dan soalan 21 merupakan soalan STPM yang
sebenar. Okey, jom kita lihat bagaimanakah bentuk ataupun corak soalan yang digubal dalam STPM yang sebenar dari segi hubung kaitnya dengan generasi atau golongan yang kita bincangkan hari ini. Okey, soalan 1. Kebelakangan ini generasi muda yang merupakan benteng pertahanan negara pada masa depan dikatakan kurang mempunyai semangat patriotik terhadap negara. Usaha-usaha perlu dilakukan bagi menyuburkan semangat patriotik dalam kalangan mereka, iaitu generasi muda. Isunya iaitu semangat patriotik. Kehendak soalan iaitu, okey, disenaraikan sini ada ayat pertama dan ayat yang kedua. Ayat yang kedua jelas ada kata kunci usaha. Usaha untuk apa? Bagi menyuburkan semangat patriotik dalam kalangan mereka. KS yang kedua. Okey, lihat ayat yang pertama semula, ada kehendak soalan atau tidak. Kebelakangan ini generasi muda yang merupakan benteng pertahanan negara pada masa depan dikatakan kurang mempunyai semangat patriotik. Jadi di sini kena faham betul-betul soalan di sini memang mempunyai kehendak soalan, tetapi apakah soalan ini perlu diklasifikasikan sebagai sebagai punca generasi muda kurang mempunyai semangat patriotik. Maka inilah jawapan yang disenaraikan, yang dikemukakan. Okey, antaranya ada di sini cikgu senaraikan semua ada idea yang digariskan, yang disenaraikan, dikemukakan dalam skema soalan STPM yang sebenar. Okey, kamu boleh pilih 3-2 atau 2-2-3 lah. Okey, antaranya sikap materialistik generasi muda mengutamakan etnik sendiri, kehidupan senang selepas mereka, pengaruh budaya global. Okey, global, bukan lagi budaya barat. Sekarang ni pelbagai budaya global seperti budaya K-pop, Korea dan sebagainya. Itu termasuklah budaya-budaya tersebut. Maksudnya kita lihat dari segi unsur-unsur negatif lah. Okey, kurang menghayati sejarahnya negara. Okey, sejarah ini dianggap sebagai sesuatu yang membosankan. Bila belajar pun sesuatu yang membosankan, apatah lagi untuk menghayati sejarah negara itu sendiri yang menjadi cermin hidup kita seharusnya. Okey, manakala usaha seperti memantapkan pendidikan memang telah pun diwujudkan, tetapi pendidikan perlu dimantapkan, okey, bagi menyuburkan, bagi memupuk, bagi meningkatkan semangat patriotisme. Okey, yang kedua, memberi kesedaran melalui kempen. Okey, memberi kesedaran melalui kempen kesedaran kepada generasi muda bahawasanya pentingnya semangat patriotik terhadap negara dan bagaimanakah untuk menghayati semangat patriotik tersebut. Okey, yang ketiga, memperkasakan program berbentuk patriotisme. Berbagai program boleh dilakukan khususnya oleh pihak kerajaan, oleh pihak NGO, oleh komuniti setempat untuk menimbulkan, untuk merealisasi, mewujudkan, melahirkan, menyuburkan semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda dan meningkatkan pelibatan melalui sukan. Okey, sebab dengan meningkatkan pelibatan melalui sukan, generasi muda yang akan secara langsung akan berinteraksi antara satu sama lain, yang sama ada terdiri daripada sesama bangsa, sesama agama, malah juga antara agama atau bangsa yang berlainan. Di situ timbulnya semangat atau kasih sayang, saling hormati dan sebagainya, dan seterusnya menimbulkan semangat patriotisme ataupun sayang kepada negara. Okey, ini soalan satu untuk STPM. Dan soalan yang kedua, kebelakangan ini segelintir golongan muda didapati lebih mengutamakan budaya hedonisme berseronok. Langkah tertentu perlu dilakukan untuk memastikan golongan ini tidak melupakan budaya tempatan. Jelaskan.
Okey, 2 tahun berturut-turut dalam ulangan soalan kategori inilah, maksudnya berkaitan dengan golongan muda. Ditanya dalam soalan STPM semester 1. Okey, golongan muda. Okey, isunya iaitu budaya hedonisme. Okey, kemungkinan besar sekiranya tidak disertakan dengan istilah berseronok, mungkin dia ada di antara kamu, mungkin ada di antara calon tidak tahu apa itu budaya hedonisme, maka akan menyebabkan berlakunya penyelewengan idea ataupun berlakunya penyelewengan dalam penulisan idea untuk soalan yang kedua. Apabila berlakunya penyelewengan dalam penulisan karangan disebabkan oleh tafsiran ataupun kesalahan konsep ataupun tidak faham sesuatu kosakata yang menyebabkan kamu memberi kefahaman, menyebabkan kamu faham salah faham, kemudian menyenaraikan idea yang dah tentu menyeleweng, maka kebarangkalian markah untuk penulisan esei tersebut akan jadi 1/25 disebabkan tafsiran yang salah. Contoh pernah berlaku pada soalan tentang hutan tanah tinggi, atau pernah ada pada soalan tanah bencah. Okey, dan juga ada soalan tentang gelandangan. Okey, jadi soalan-soalan tersebut tentang konsep, tentang istilah yang mungkin masih asing pada kamu, yang menyebabkan kamu boleh menyeleweng dalam penulisan idea tersebut. Okey, seperti kalau hutan tanah tinggi, sekiranya hanya menulis hutan tanpa tanah tinggi dan tiada langsung istilah atau kosakata hutan tanah tinggi, maka markah kamu cenderung ataupun boleh menjadi 1/25. Okey, jadi berhati-hatilah. Cuma soalan tahun STPM 2016 ulangan ini disertakan dengan maksud ataupun maksudlah apa itu hedonisme. Budaya hedonisme itu budaya yang berseronok, melampau, melebihi batasan. Jadi satu bonuslah untuk kamu apabila diberi maksud yang jelas. Okey, untuk soalan ini kombinasi jawapan iaitu segelintir golongan muda didapati lebih mengutamakan budaya hedonisme. Okey, kemudian langkah tertentu perlu dilakukan untuk memastikan golongan ini tidak melupakan budaya tempatan. Okey, untuk ayat yang pertama tidak mempunyai kata kunci yang jelas. Kamu perlu baca sampai habis, sampai faham apa maksud ayat tersebut. Ayat tersebut dah tentu bermaksud punca. Punca golongan muda lebih mengutamakan budaya hedonisme. Kenapa? Mengapa? Dan langkah. Di sini ada kata kunci yang jelas, namun demikian perlu berhati-hati sebab soalan ini mengkehendaki langkah golongan ini tidak melupakan budaya tempatan. Jadi, ini soalan satu perangkap sekiranya kamu tidak berhati-hati dengan kehendak soalan. Okey, antara punca berdasarkan soalan 1, gaya hidup berteraskan keseronokan atau hiburan, kemudian jati diri yang lemah, ceteknya ilmu agama moral. Okey, pengaruh keluarga, pengaruh rakan sebaya, manakala langkah-langkah seperti ibu bapa, okey, perlu buat apa dari segi supaya golongan atau anak-anak tidak melupakan budaya tempatan. Kemudian pendidikan, bagaimanakah pendidikan ini boleh membimbing, boleh membentuk golongan remaja tidak melupakan budaya tempatan. Dan juga kempen. Lazimnya kempen dah tentu melalui peranan ataupun pihak yang bertanggungjawab adalah pihak kerajaan. Di samping mungkin NGO atau swasta juga boleh melakukan kempen-kempen tersebut. Okey, jadi jelas anak-anak pelajar sekalian, 21 soalan yang berkaitan dengan golongan tadi. Okey, rumusannya di sini. Okey, kita lihat semula.
Okey, soalan-soalan kategori ini ataupun soalan-soalan berkaitan ataupun yang memfokuskan tentang golongan-golongan ini, golongan remaja, golongan kanak-kanak, golongan generasi muda atau belia, boleh ditanya dalam pelbagai rupa. Maksudnya boleh dihubung-kaitkan dengan pelbagai isu. Okey, seperti TMK, seperti penganiayaan kanak-kanak, seperti sukan, seperti pemilikan harta perumahan, budaya inovasi. Okey, kemudian benteng pertahanan negara, kes buli. Okey, masa perpaduan dari segi semangat patriotik, budaya hedonisme, dari segi media. Okey. Okay, jadi nampak dengan jelas selain daripada isu-isu seperti masalah disiplin, masalah keruntuhan akhlak, soalan-soalan yang berkait dengan golongan ini juga boleh ditanya dalam pelbagai bentuk, boleh dihubung-kaitkan dengan pelbagai isu. Okey. Jadi cikgu harap pendedahan ini membuka mata kamu bahawasanya soalan esei ini perlulah sebenarnya dibuat kajian ataupun perlulah bukan semata-mata membaca soalan, menganalisis soalan, melihat idea-idea utama semata-mata, tetapi juga perlulah diteroka, dianalisis, dikaji bagaimanakah bentuk-bentuk soalan dari pelbagai sudut, dari segi pelbagai perspektif boleh ditanya. Okey. Jadi harap kamu buat persediaan yang mantap lah untuk menghadapi peperiksaan yang sebenar khususnya. Okey, sebenarnya kita tak habis di sini. Okey, cikgu ingat yang ni cuma perbandingan soalan lah. Okey, cikgu dah sebut beberapa kali lah soalan ini hampir sama. Okey, dia punya jawapan juga boleh disesuaikan dengan soalan-soalan yang hampir sama, walaupun soalan-soalan ini contoh fokus kepada Samsing, fokus Samsing jalanan, fokus kepada budaya hedonisme, okay, dan yang ini fokus pada masalah sosial tapi gadis remaja. Okay, ada idea ini boleh disesuaikan dan kesimpulannya hampir penggunaan idea tersebut adalah lingkungan yang sama. Okay, sekiranya berkaitan dengan isu-isu ataupun masalah-masalah remaja atau golongan atau generasi muda. Okey. Seterusnya kita lihat sedikit sebelum kita tutup perbincangan ataupun pencerahan kita pada hari ini, kita lihat sedikit secara ringkas bagaimanakah membezakan idea dan huraian. Okey, kita lihat dua soalan dan dalam masa yang sama kita lihat atau perbandinganlah kedua-dua soalan ini. Soalan ini boleh dikatakan nampak sama tapi tak serupa. Okey, tengok. Pelbagai pihak menjadi punca berlakunya masalah sosial dalam kalangan remaja di negara ini. Huraikan. Pelbagai pihak menjadi punca berlakunya masalah sosial dalam kalangan remaja. Huraikan. Jadi kamu nampak apakah kehendak soalan. Jadi biasa perlu menganalisis soalan, iaitu isu soalannya masalah sosial remaja. Fokus soalan menghendaki kamu fokus soalan iaitu punca-punca masalah sosial secara menyeluruh, bermaksud masalah-masalah tersebut berpunca daripada pelbagai pihak. Itu maksud menyeluruh. Okey, manakala soalan 2, lihat perbandingan soalan yang kedua. Masalah sosial dalam kalangan remaja sebenarnya berpunca daripada masalah remaja itu sendiri. Okey, juga masalah sosial dalam kalangan remaja juga bertanya tentang punca. Namun demikian soalan ini spesifik. Dia spesifik, skupnya kecil, iaitu hanya remaja itu sendiri. Masalah remaja, punca-punca dari remaja itu sendiri yang menyebabkan pelbagai masalah sosial.
Nampak perbezaan antara soalan 1 dengan soalan 2 tadi? Okey, analisis soalan isu sosial, masalah sosial remaja juga. Fokus isu, fokus kepada punca. Namun tadi menyeluruh, tapi yang ini hanya remaja. Okey, soalan 1, kita baliklah pada soalan 1 tadi. Kita lihat idea yang digarap. Pihak menjadi punca masalah sosial, antaranya keluarga, masyarakat. Remaja itu sendiri boleh dijadikan sebagai idea. Rakan sebaya, media, pusat hiburan. Okey, pilihlah 5 daripada 6 tadi. Okey, pihak menjadi punca masalah sosial. Kita lihat contoh-contoh untuk pengembangan isi. Kalau seperti keluarga, kita ambil tadi 1 daripada 6. Kita ambil 1, iaitu keluarga. Okey, bagaimana untuk menghuraikan idea utama punca keluarga tersebut. Okey, beginilah situasinya. Beginilah dia punya poin-poin ataupun sokongan isi-isi ataupun huraian yang boleh menyokong punca keluarga menjadi masalah kepada masalah sosial dalam kalangan remaja, iaitu keadaan rumah itu sendiri, keadaan rumah bagi sesebuah keluarga. Kemudian mungkin kemungkinan wujudnya penceraian. Kemudian dari segi dididikan agama yang longgar, penghayatan agamanya kurang. Begitu jugalah dengan idea-idea yang lain lah. Perlu dibuat seperti inilah supaya kamu nampak apabila untuk menulis huraian kamu nampak dengan jelas dan huraian kamu benar, mantap, jelas, padat, jitu. Okey. Okey, ni soalan tadi. Kalau remaja, kita lihat tadi ambil keluarga, yang ini ambil remaja. Okey. Okey. Ini idea yang kedua lah. Tadi keluarga idea yang pertama. Untuk remaja, kamu boleh menghuraikan tentang atau boleh mengembangkan isi berdasarkan poin ini. Remaja itu sendiri, apa ciri-ciri remaja itu sendiri yang menyebabkan punca kepada masalah sosial, iaitu remaja itu inginkan kelainan. Dalam diri remaja itu berlakunya konflik identiti, didikan agama itu sendiri penghayatannya kurang, daya ketahanan juga lemah. Okey, ini huraian dia. Okey, manakala soalan 2 berkehendaki kamu menyenaraikan, mengemukakan punca masalah remaja itu sendiri. Dari remaja itu sendiri, apakah masalah yang ada, punca yang ada, iaitu masalah pelajaran, daya tahan, didikan agama, konflik identiti, ingin kelainan. Okey, nampak perbezaan? Nampak perbezaan di sini. Okey, ini adalah sebagai idea utama. Tadi sebagai huraian, sebab idea utama tadi adalah remaja untuk soalan yang pertama. Okey. Okey, seterusnya kita lihat sikit tentang kaedah pembinaan idea utama dan huraian. Okey, contoh di sini kamu boleh buat draft seperti inilah apabila menjawab satu-satu soalan. Contoh di sini penulisan idea dan huraian faktor remaja bermasalah. Antaranya kita ambil contoh pengaruh atau masalah keluarga. Okey, kamu boleh menimbulkan persoalan-persoalan seperti apa, mengapa, bagaimana, dan bagaimana kalau. Okey, kalau apa? Contohnya boleh dijawab jawapannya ini. Mengapa? Bagaimana? Bagaimana kalau? Apa pengaruh atau masalah keluarga? Pergolakan dalam rumah tangga akan mengganggu ketentraman anak-anak remaja. Mengapa? Ibu bapa didominasi dengan emosi negatif, malah tekanan akan dilepaskan terhadap kanak-kanak. Okey, kemudian remaja akan tertekan dan mengambil tindakan melarikan diri untuk mencari ketenangan bersama rakan-rakan. Dan bagaimana kalau? Okey, bagaimana kalau remaja melarikan diri, apakah akibatnya? Dah tentu akan menyebabkan mengundang pelbagai masalah yang lain. Okey, ini sebagai panduan untuk mengembangkan isi bagi satu-satu idea. Kamu boleh menggunakan persoalan-persoalan inilah. Okey. Okey. Dan terakhir, secara
kesimpulannya. Inilah teknik menulis. Maksudnya, idea utama dan huraian saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Okey, seterusnya cikgu paparkanlah laporan dan artikel akhbar yang berkaitan dengan tajuk kita hari ini. Hanya sebagai tatapan sahaja. Okey, dan sebagai peneguhan ataupun sebagai maklumat tambahan. Okey, ini contoh-contoh kes lah yang berlaku. Okey, jenayah remaja semakin serius. Okey, masih remaja tapi kaki samun. Okey, ini tentang kanak-kanak remaja yang hilang. Boleh juga soalan ditanya tentang isu kehilangan kanak-kanak remaja. Mungkin tanya punca-punca, mungkin tanya langkah-langkah, mungkin tanya kesan-kesan. Sebab kes ini sebenarnya kes antara kes yang menjadi kebimbangan negara lah. Okey, ini dari aspek positif. Sumbangan golongan belia. Okey, kepentingan menyemai semangat patriotisme antara idea yang boleh diberi. Okey, ini contoh-contoh pelibatan golongan remaja dalam di peringkat antarabangsa. Okey, dalam sukan. Okey, kita akhiri PDPR kita pada hari ini dengan sedikit mutiara katalah sebagai penutup. Okey, penutup PDPR kita pada hari ini. Okey, di setiap kegelapan pasti ada titik terang, di setiap doa selalu ada jawapan, di setiap kesusahan pasti ada kemudahan, di setiap kemungkinan selalu ada keajaiban. Maka bertahanlah dan bersabarlah. Okey, sesungguhnya kita akan merasai manisnya hasil daripada kesabaran tersebut, termasuk dalam perjuangan menuntut ilmu, perjuangan dalam menghadapi peperiksaan, perjuangan dalam mencapai angan-angan untuk menjejakkan kaki ke universiti. Okey, untuk mengukuhkan apa yang kita bincangkan hari ini, apa yang pencerahan yang diberikan hari ini, cikgu akan beri tugasan esei, dan tugasan tersebut kamu boleh cikgu telah muat naikkan dalam Google Classroom. Okey, dan kamu boleh submit mengikut tempoh masa yang telah cikgu tetapkan dalam latihan tersebut. Okey, semoga bermanfaat. Selamat maju jaya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye bye.